Nabi Musa alaihissalam dan kisah Fir'aun yang mati lemas oleh Nurul Azila Arifin. Negeri Mesir diperintah oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun sangat zalim. Tidak ada seorang rakyat pun yang berani menentang Raja Fir'aun. Raja Fir'aun bermimpi. Dia memanggil ahli nujumnya supaya mentadbirkan mimpinya. Ahli nujum istana menghadap Raja Fir'aun. Dia mentadbir mimpi Raja Fir'aun. Akan lahir seseorang bayi lelaki daripada Bani Israel. Apabila dewasa, dia mengalahkan tuanku, kata ketua ahli nujum. Raja Fir'aun memerintah askar-askarnya membunuh semua bayi lelaki. Askar-askar Raja Fir'aun mencari bayi-bayi lelaki dan ibu-ibu yang mengandung. Ibu-ibu yang sedang mengandung berasa sangat takut. Yukabat yang sedang mengandung sangat takut kepada askar-askar Raja Fir'aun. Akhirnya, Yukabat melahirkan seorang bayi lelaki. Bayi itu diberi nama Musa alaihissalam. Yukabat bimbang terhadap keselamatan anaknya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilham kepada Yukabat supaya menyelamatkan Musa alaihissalam. Yukabat memasukkan Musa alaihissalam ke dalam sebuah peti. Peti itu dihanyutkan di Sungai Nil. Asia, permaisuri Raja Fir'aun, sedang mandi bersama dayang-dayangnya. Peti yang berisi Musa alaihissalam hanyut melalui tempat Asia mandi. Dayang-dayang Asia mengambil peti itu. Seorang bayi lelaki berada di dalam peti itu. Asyah dan Raja Fir'aun mengambil Musa alaihissalam sebagai anak angkat. Mereka sangat sayang kepada Musa alaihissalam. Apabila dewasa, Musa alaihissalam keluar dari istana untuk mengembara. Dia pergi ke Madian. Musa alaihissalam pulang ke Mesir. Dia berhenti di suatu tempat dan dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi rasul. Nabi Musa alaihissalam diberi beberapa mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara mukjizat itu, tongkat baginda boleh menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam pulang ke istana Raja Fir'aun. Baginda menyeru Raja Fir'aun menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Raja Fir'aun terkejut dengan kepulangan Nabi Musa alaihissalam sebagai Rasul. Raja Fir'aun menyangka Nabi Musa alaihissalam hendak menunjukkan sihirnya. Dia sedia melawan sihir Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam berjanji mengadakan perlawanan sihir itu pada hari raya. Ahli-ahli sihir Raja Fir'aun melemparkan tali-tali yang dibawa. Tali-tali itu bertukar menjadi ular. Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat baginda. Tongkat baginda menjadi ular yang besar. Ia makan semua ular ahli sihir itu. Ahli-ahli sihir Raja Fir'aun berasa kagum dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Musa alaihissalam. Raja Fir'aun sangat marah kepada ahli-ahli sihir itu. Ahli-ahli sihir itu disiksa oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda. Nabi Musa alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda
keluar dari Mesir. Raja Fir'aun dan askar-askarnya mengejar Nabi Musa AS dan pengikut-pengikut baginda. Nabi Musa AS memukul Laut Merah dan atas perintah Allah SWT, laut terbelah dua. Baginda dan pengikut-pengikut melalui jalan itu. Dan laut bercantum semula apabila Raja Fir'aun dan askar-askar sampai ke tengah laut. Mereka mati lemas.